Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah selanjutnya ialah untuk Ramadan yang ke-19. Tajuk tazkirah, muhasabah menjelang 10 terakhir Ramadan. Setelah berpuasa selama 19 hari, fizikal kita secara amnya telah cukup keletihan kerana kita telah menahan nafsu kita dari tuntutan asasinya, itu makan dan minum serta dari perkara yang lain. Kita mungkin terasa agak keletihan dalam melaksanakan ibadat fardu dan sunat. Oleh itu, kita dapati menjelang 10 terakhir Ramadan ini, kehadiran masjid dan surau mula berkurangan. Ia berbeza dengan minggu pertama bulan Ramadan. Semangat kelihatan kental, tetapi semangat sahaja tidak cukup kerana ia memerlukan kepada kekuatan rohani. Ketika fizikal kita sudah diasak dengan tidak makan selama 19 hari, semangat semakin pudar dan fizikal pun keletihan. Tinggal lagi kekuatan rohani yang akan meneruskan sisa perjuangan sehingga akhir. Orang yang lemah rohaninya pasti akan tersungkur di pertengahan Ramadan. Malahan, mungkin pada minggu pertama lagi, manakala orang yang kuat rohaninya akan mempunyai stamina yang kuat untuk terus kuat beribadat, biarpun perut kempis dan badan susut sedikit. Kita biasa berjumpa dengan orang tua yang nampak lemah, tetapi ibadahnya sungguh hebat. Dalam masa yang sama, kita ada juga berjumpa dengan orang yang sehat dari sudut fizikalnya, bertubuh sasa dan sado, tetapi susah untuk salat berjamaah dan melakukan amalan kebajikan yang lain. Dia gagal dalam menempaskan nafsunya, biarpun fizikalnya hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Maksudnya, bukanlah kekuatan itu mereka yang dapat mengalahkan lawannya ketika bergusti, tetapi orang yang kuat ialah mereka yang dapat menahan dirinya ketika marah. Saudara, sidang pendengar, Ramadan ingin membentuk kekuatan rohani yang unggul, boleh bertahan selama 11 bulan sehingga Ramadan akan datang. Kekuatan rohani ini akan mengatasi kekuatan fizikal kerana setiap kekuatan bermula dari kekuatan mental. Oleh sebab itu, para sahabat boleh berperang dalam bulan Ramadan bukan kerana fizikal mereka kuat, tetapi mental mereka kuat. Itulah kekuatan rohani. Begitu juga ketika pemain badminton berhadapan dengan lawannya, kekuatan stamina sahaja tidak cukup untuk mengalahkan lawan kerana ia juga memerlukan kepada kekuatan mental untuk berhadapan dengan sorakan dan teriakan kata-kata dari penyokong lawannya. Kekuatan rohaniah yang ingin dibentuk di dalam bulan Ramadan, kekuatan ini sangat diperlukan untuk melaksanakan kerja-kerja Islam kerana usaha perjuangan Islam akan berhadapan dengan cabaran dan serangan yang berterusan. Biarpun kita mengusahakan dan mengajak kepada perkara yang baik, tapi ramai manusia tidak berapa suka. Lihat sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun baginda digelar Al-Amin, iaitu orang yang amanah, iaitu gelaran yang terhebat pada masa itu, tetapi baginda berhadapan dengan berbagai cubaan dan halangan sepanjang usaha baginda. Hanya satu alasan saja, iaitu mengajak beriman kepada Allah, melakukan perkara yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Adakah kita rasa mampu dan sanggup melakukan semua kerja Islam dan berada dalam perjuangan Islam sekiranya rohani lemah? Orang yang bertubuh sasa tidak semestinya sanggup. Orang yang kaya juga tidak semestinya sanggup
Orang yang ada pangkat tidak semestinya sanggup. Mereka yang ada kekuatan rohani sahaja yang sanggup untuk bertungkus lumus melaksanakan kerja-kerja Islam. Saudara sidang pendengar sekalian, menjelang 10 terakhir Ramadan, kita perlu untuk menilai rohani dan amalan yang kita telah lakukan, sama ada kuat atau lemah, untuk sampai ke kemuncak Ramadan. Kita masih ada masa lagi untuk memperbaiki kualiti amalan kita dan menggandakannya agar mencapai matlamat dari Ramadan itu. Berapa harikah kita tidak bertarawih? Berapa waktukah kita solat di akhir waktu? Berapa juzuk Al-Quran yang kita telah baca? Berapa RM-kah yang kita telah hulurkan? Berapa banyak selawat dan istighfar yang kita telah ungkapkan? Dan seterusnya. Hal ini penting untuk kita nilai menjelang 10 malam terakhir. Kerana ia bagaikan pusingan terakhir yang menentukan kemenangan, sama ada kita akan dapat menjulang piala taqwa ataupun gawang gol kita banyak bolos akibat rohani yang lemah. Apabila kita tahu kelemahan dalam melakukan ibadah, mungkin strategi perlu diubah kerana strategi lama itu tidak berkesan. Barangkali berbuka puasa di rumah tidak berkesan kerana kita seringkali makan banyak dan kita gagal untuk solat maghrib secara berjamaah. Strateginya ialah dengan berbuka puasa di surau kerana kita tidak sibuk lagi melayan nafsu di pasar Ramadan dan pasrah dengan apa yang dihidangkan. Barangkali melakukan solat tarawih di surau yang berhampiran menyebabkan kita malu Allah untuk dengan kawan yang seringkali mengajak kita bersembang. Strateginya ialah dengan mencari masjid dan surau yang berjauhan agar kita lebih boleh beribadah. Barangkali amalan bacaan Al-Quran kita lemah kerana tiada bantuan CD yang boleh membantu menguatkan hafazat. Barangkali tidur di rumah tidak menyebabkan kita solat bertahajud kerana seringkali bangun lewat. Strateginya ialah tidur di masjid atau surau serta ubah waktu sahur. Barangkali mengantuk yang bersangatan waktu solat kerana tiada rehat di siang hari. Strateginya ialah mencari sedikit ruang rehat di siang hari sekadar 10 hingga 15 minit. Dengan mengetahui kelemahan, kita perlu membuat strategi sesuai. Apabila kita mengatur strategi, ini bermakna rohani kita sudah sedia untuk berubah dan mengekang kemahuan nafsu. Mudah-mudahan menerusi muhasabah ini, kita dapat mengenal pasti kelemahan diri dan bersedia dengan mental dan fizikal untuk membuat pecutan yang terakhir dalam baki akhir Ramadan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.